tak nak hantar apa semua. Terserahlah, hidup you bukan hidup saya. Okay, saya akan terus ambil dengan kehadiran Tan Chia Chun. Adakah? Tan Chia Chun. Lepas tu Jeremy, Otnil, Nur Akilah, Muhammad Sazri, Nur Rashidah, Bong Ching Tian. Lepas tu Sherilyn, Winnie Mevia, Nick, Nathaniel, Muhammad Nur Fikri, Sarifuddin, Nur Zulika, Adam Daniel, Muhammad Nur Rafiq Syawal, Audria, Devlin, Muaz, Chiu Changbing, Sarvin, lepas tu Irfan, Esinizal, Jocelyn, Faiz Aiman dan juga Fazenda. So Tan Chia Chun, Jeremy dan juga Nathaniel, mohon roja-roja diorang untuk masuk kelas hari ini. Saya akan terus dengan lektas yang keempat. Lektas yang keempat ini adalah berkaitan dengan chapter yang keempat yang pernah saya ajar you all tentang topik Python modules and exception handling. So untuk lektas 4 adalah berkaitan dengan Python modules dan juga exception handling. So sila bagi perhatian. Untuk practical task 4 cuma ada 2 soalan sahaja yang dikemukakan. Saya terus lihat kepada soalan yang kedua. Kalau anda melihat kepada soalan yang kedua ni, anda boleh perhatikan bahawa soalan yang kedua ni lebih kurang sama dengan soalan yang ada pada practical task 2. Practical task 2, kalau tak silap saya, pada soalan yang kelima. Practical task 1 ke practical task 2, saya tak ingat. Dia ada pada soalan yang terakhir yang berkaitan dengan jumlah kelas yang dia hadir. Lepas tu ada juga buat kira-kira tentang percentage kehadiran dia. Sekiranya kehadirannya mencapai 80% dan ke atas, dia dibenarkan untuk mengikuti final exam. Kalau kurang, dia tak boleh. Cuma dekat sini untuk soalan yang kedua, awak sambung daripada apa yang awak dah pernah buat dalam practical task sebelum ini. Di mana untuk practical task 4, awak kena tambah bahagian exception handling. Exception handling yang boleh mengurus sekiranya berlaku ralat. Maksudnya kalau dia masuk selain daripada data jenis integer, dia akan keluarkan ralat lah bahawa data itu bukanlah data jenis integer. Sekiranya dia masukkan data selain daripada data jenis integer, contohnya macam string ke, character ke, double ke, float ke, whatever lah selain daripada integers numbers. So awak kena minta exception handling untuk
manage error tersebut. Okay, yang ni kita dah pelajari sebelum ini untuk exception handling. Okay, yang tu je yang you perlu tambah. Siapa yang dah pernah buat practical task tu, saya rasa awak dah, saya rasa memang you dah familiar dengan soalan tu, cuma coding tu you ambil balik, script tu, you just tambah untuk bahagian ketiga ni sahaja, tambah exception handling saja. Boleh? Boleh tak kelas? Okay, untuk soalan satu ni yang agak tough sedikit sebab you akan banyak bermain dengan modul. So untuk soalan ini ada dua modul yang you akan main. Okay, built-in modul punya, bukan yang you create. Ada dua modul iaitu modul math, MATH dan juga modul random. Okay, kedua-dua modul tu adalah modul jenis built-in, maksudnya memang dah ada dalam package Python. So, selain daripada awak menggunakan dua modul tersebut, awak kena bina lagi dua modul awak sendiri. Okay, dua modul awak sendiri iaitu modul calculate dan juga modul numbers. So, apa yang ada dalam modul calculate awak nanti, awak akan panggil modul math menggunakan keyword input. Kemudian awak kena cipta dua fungsi di dalam awak punya modul calculate.py iaitu calculate power dan juga sum list. Okay, di mana di dalam calculate power awak akan menggunakan modul math iaitu pow function. Okay, selain daripada itu juga awak akan ada satu lagi function iaitu sum underscore list, di mana di dalam sum underscore list awak akan gunakan modul math iaitu fsum function ataupun fsum method. So saya nak awak buat kajian, awak carilah mana-mana bahan yang berkaitan dengan kedua-dua metod ini, pow dan juga fsum function yang datangnya daripada modul math. Tengok dia punya method tu macam mana, apakah dia punya parameter, berapa parameter yang dia perlukan, dan itu yang you kena kenal pasti bila awak nak membina awak punya function sendiri. Okay, katakan method pow dia perlukan 2 parameter atau 3 parameter. Maksudnya parameter ataupun nilai-nilai tu datang daripada mana. Yang tu yang you kena consider and then kena buat kajian lebih lah. Kemudian modul yang kedua adalah numbers.py. Ini juga awak kena bina modul awak sendiri, di mana dalam modul numbers kali ini awak perlu input modul yang diberi nama random. Tadi dalam calculate awak import modul math. Kali ini dalam numbers awak akan import modul random. Di mana selain daripada import modul random, awak akan mencipta 3 fungsi awak sendiri yang terdiri daripada power underscore num1, power underscore num2 dan satu lagi list underscore numbers. Okey, dalam power underscore num1 dan juga power underscore num2, awak akan menggunakan method yang awak dah cipta di dalam modul calculate tadi, iaitu calculate power. So, apa yang calculate power ni akan buat? Dia akan ditugaskan untuk generate first number untuk power underscore num1 dan satu lagi untuk power underscore num2 dia akan generate second number, means that dia akan terima kemasukan nilai untuk first number dan juga second number daripada user. Okay, awak boleh tengoklah output dia dekat bawah ni. Okay, di mana kalau awak tengok the value of first random number is ini. The value of second random number is ini. Okay, daripada mana datang dia adalah daripada sini. Maaf, bukan daripada user, random, daripada random. Dia akan bagi random number antara 1 hingga 10. Okay, so dia akan display lah, bukan kemasukan user secara random. Dia akan display 4, 10 dan dia akan
display random number tu dari julat 1 hingga 10 sahaja. So awak kena tengoklah apakah coding dia untuk mencipta random number tersebut. Okey, boleh tak kelas? Faham? Okey, faham tak? So, awak pergi kepada random mode. Okey, awak pergi kepada random modul nanti. Awak tengok apakah function yang ada dalam random modul untuk mencipta random number daripada julat. Ingat ya, daripada julat 1 hingga 10 saja. Maksudnya, bila dia display nombor kat sini nanti, dia tak boleh lebih daripada 10. Max dia adalah 10. Okay, take note bukan terima daripada input daripada user. Tak, dia display automatically daripada random number yang awak minta dia display daripada julat 1 hingga 10 sahaja. Untuk first random number dengan second random number. Kemudian, awak akan ada satu lagi function iaitu list underscore numbers. Okey, kali ni dia akan generate numbers sebanyak 7 numbers. Sebanyak 7 numbers di mana julat dia adalah antara 0 hingga 100. Yang ini dia akan tarik nilai itu daripada sini. Sum list. Okey, daripada sum list, kebetulan sum list tu dia akan guna function fsum daripada math module. Okey, maksudnya daripada sini dia akan link dengan sum list dan sum list ni akan link lagi daripada fsum method. So kali ni kalau tadi dia generate random numbers daripada julat 1 hingga 10, kali ni pula dia akan generate 0 hingga 100. So dia akan come out keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni, 7 number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tapi jangan you confuse kalau awak keluar random number selain daripada random number yang terdapat dalam practical task 4 ini. Jangan pula awak confuse sebab apa yang terpapar ni adalah random. Okay, nombor yang random dia ambil daripada sistem untuk di display kat sini. Kalau awak dapat selain daripada nilai ini tetapi masih berada dalam range yang sama, maksudnya masih betul lah awak punya jawapan tu. So, jangan awak confuse. Okay, boleh faham tak kelas? Okay. So, setelah awak mencipta modul awak sendiri, calculate dan juga numbers, akhir sekali awak akan cipta lagi satu file yang diberi nama main.py. Okay, yang diberi nama main. Maksudnya ini adalah file yang awak akan gunakan untuk run awak punya modul. So daripada file ni dia akan panggil semua modul-modul awak, sama ada awak cipta sendiri ataupun awak guna pakai modul sedia ada. Dia akan panggil menerusi file main.py. So apa yang dia akan buat dulu, of course awak kena input dulu kedua-dua modul ini, calculate dengan numbers. Okay, input dua-dua modul ini, calculate dengan numbers. Kemudian awak kena panggil function power underscore number 1 dan juga power underscore number 2. Di mana kita dah tengok tadi power underscore number 1 dia akan generate first number yang random. Okay. Lepas tu power underscore number 2 pun sama, dia akan generate random number untuk second number. Kemudian daripada random integer 1 dan juga random integer 2, dia akan masukkan kedua-dua nilai ini ke dalam function yang diberi nama calculate power. Di mana dalam calculate power ada satu lagi function power method, di mana datangnya daripada math module lah. So power method yang akan buat semua kiraan itu. Okay, semua kiraan itu untuk keluarkan nilai bagi ini. Ya, nilai ni, the result of first number raised to the power of second number is bla bla bla. Okay, itu yang dia akan keluar. Lepas tu invoke function list number. So list numbers tadi kalau kita tengok dia ambil daripada random module, di mana dia akan display 7 nilai random. Ini ya. Kemudian nilai-nilai itu akan diberikan kepada function sum list.
sum list di mana dia gunakan metod fsum untuk menjumlahkan ke semua random number, 77 random number ini untuk melihat apakah jumlah dia dekat sini. So, kalau awak dapat nilai yang betul, random number dapat, awak dapat jumlah yang betul dan sebagainya, okey, awak tak ragu-ragu lah awak akan diberi full mark 24 markah. So, soalan satu ni sangat besar markah dia, 24 markah. Untuk soalan yang kedua, 11 markah. Tapi soalan kedua ni senang you nak settle dengan syarat you dah pernah buat practical task ini yang bermain dengan soalan ini. Tinggal you nak tambah exception handling saja, automatically you akan dapat 11 markah. Okay, so buat yang terbaik untuk practical task 4 dan untuk makluman awak,